Langit Valencia berwarna-warni. Bunyi dentuman kedengaran hampir di setiap penjuru bandar. Kemeriahan suasana menyelubungi setiap diri yang berada di sini. Penduduk Valencia gemar berpesta bermandikan cahaya bunga api, merayakan upacara keagamaan atau merayakan hari-hari kemenangan mereka. Dari Seville, saya meneruskan perjalanan hampir 900 km menuju bahagian timur Spanyol. Kenderaan bertali arus tidak sedikit pun menyekat perjalanan saya. Hal yang sama berlaku kepada Musa bin Nusair ketika menyampaikan seruan suci sambil menepikan tentangan saki baki tentera Visigoth di kawasan ini. Pemandu berbangsa Spanyol ini mungkin merasai nikmat iman dan ihsan andainya tampuk pemerintahan Islam terus diwarisi hingga ke hari ini. Sayangnya, gerakan dakwah yang dimulakan dengan semangat mukmin sebenar bertukar kepada perebutan kuasa yang merugikan semua pihak. Saya terimbau firman Allah dalam surah Ali Imran yang bermaksud, "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika bermusuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, yakni sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara." Perjalanan yang panjang ini membawa saya ke Valencia, sebuah daerah di pesisiran pantai Laut Mediterranean. Gelombang Laut Mediterranean menyambut kehadiran saya. Alunannya kelihatan resah bersama tiupan angin kencang menggambarkan suasana awal musim luruh tahun ini diselimuti awan mendung. Namun pasir pantainya yang memutih sepanjang 100 km tetap menggamit kehadiran pelancong ke sini. Dikatakan dalam kurun ke-15 dan 16 Masehi, Valencia muncul sebagai kuasa ekonomi utama di pesisiran Laut Mediterranean. Ia pernah menikmati nikmat iman itu ketika berada di bawah lembayung pemerintahan Islam dahulu. Hujan membasahi bumi Valencia ketika saya hendak memulakan penerokaan di wilayahnya. Cuaca di kawasan pesisiran pantai banyak dipengaruhi oleh perubahan angin Laut Mediterranean. Kebiasaannya kawasan ini disimbahi cahaya matahari dan mengalami sedikit hujan sepanjang tahun. Tetapi saya menyaksikan keadaan sebaliknya. Hujan turun dengan lebat bersama tiupan angin yang sejuk mencengkam badan. Suasana muram menyelubungi keadaan. Saya tetap meneruskan penerokaan walau hujan semakin lebat. Bumi Valencia seolah-olah melepaskan perasaan menangisi kesilapan umat Islam di zaman silam. Dalam keadaan berbalam-balam, kenderaan yang saya naiki menyusur jalan menuju bandar Valencia.
Beberapa kilometer sebelum sampai ke pusat bandar, saya melihat pohon padi sedang berisi tunduk merendah diri. Ketika menikmati zaman kegemilangan, masyarakat Islam Arab telah membawa benih padi dari Asia Barat ke sini. Ia kemudian menjadi sebahagian daripada makanan penduduk tempatan. Mereka menyebutnya sebagai arroz, bermakna beras atau nasi, dan dalam bahasa Arab, arus. Sajian nasi bersama makanan laut dikenali sebagai arroz abanda, amat digemari di sini. Cuaca semakin cerah, kelihatan sawah padi tidak berbatas memanjang di kiri kanan jalan. Terdapat 263 buah pekan dan perkampungan dalam wilayah Valencia. Penduduknya hampir 2 juta orang. Bandar Valencia sendiri adalah bandar ketiga terbesar di Spanyol. Masyarakat Rom dikatakan membuka wilayah ini kira-kira 138 tahun sebelum Masehi. Ia kemudian berada di bawah kerajaan Visigoth hingga kurun ke-7 Masehi sebelum menerima cahaya kebenaran melalui gerakan Musa bin Nusair. Pada tahun 1238 Masehi, Valencia jatuh ke tangan kerajaan Aragon, seterusnya mengakhiri pemerintahan Islam di sini. Saya menuju sebuah kawasan penempatan di Jalan Buenos Aires. Keadaan kediaman di sini mempamerkan seni bina klasik yang diapit bangunan moden. Di celah-celah bangunan, terdapat sebuah kedai yang mempamerkan tulisan khat dan potongan ayat suci Al-Quran. Saya memasuki kedai ini dan bertemu dengan beberapa lelaki Arab dari Algeria. Jalan Buenos Aires adalah kawasan penempatan masyarakat Arab yang berhijrah dari Afrika Utara untuk bekerja di sini. Melalui mereka, saya cuba mengesan masjid atau pusat kegiatan masyarakat Islam di Valencia. Kira-kira 700 tahun lalu, bumi Spanyol dipenuhi masjid indah dan pusat pengajian yang disegani oleh Barat sendiri. Valencia juga tidak ketinggalan pada waktu itu. Lebih-lebih lagi jirannya, Seville, terkenal dengan pusat pengajiannya. Hari ini pusat kebudayaan Islam ini sahaja yang tinggal untuk menyatukan umat Islam di sini. Pengunjung setianya ialah masyarakat Arab Algeria yang tinggal berhampiran. Ia dibina pada tahun 1993. Sejak itu setiap kali masuk waktu solat, suara azan kedengaran di kawasan persekitaran. Saya diperkenalkan kepada seorang warga Valencia yang telah memeluk Islam 8 tahun lalu. Saudara baru itu membawa saya ke pusat bandar untuk menyikap kisah silam Valencia. Disinilah nadi kegiatan penduduk Valencia. Bandar ini memiliki namanya beribu tahun dahulu sebelum kedatangan Islam lagi. Ia pernah menjadi bandar yang indah dikelilingi taman-taman sewaktu pemerintahan Islam. Hanya pohon tamar sahaja yang bertahan hingga hari ini. Banyak kesan lain telah luput di telan zaman. Kegemilangan kerajaan Umayyah tiba-tiba menjadi lemah ketika pemerintahan Hisham II, anak kepada Al-Hakam II.
Ia berpunca daripada perpecahan di kalangan keluarga dan pembesar istana. Kesan daripada perpecahan itu lahirlah kerajaan-kerajaan kecil yang memerintah sendiri atau dikenali sebagai Muluk Al-Tawaif. Fenomena ini melemahkan kesatuan umat Islam di Spanyol. Dataran La Almoina mengimbas pengalaman saya di Masjid Zaitunah Tunisia kerana kejinakan burung merpatinya. Dataran ini menjadi kawasan bersejarah bagi bandar Valencia sendiri. Dikatakan kuasa-kuasa yang memerintahnya akan tertumpu di sini. Yusuf memeluk Islam pada tahun 1990. Usianya di awal 40-an membuatkan dia lebih matang untuk membuat keputusan itu. Menurutnya sejak di bangku sekolah, perasaan untuk mendalami Islam telah membara. Lebih-lebih lagi apabila terbaca tentang kegemilangan pemerintah Islam di sini. Dengan bantuan kedutaan Mesir di Valencia, dia mendapatkan bahan-bahan bacaan tentang Islam sebelum menukar akidah lamanya. Menurut Yusuf, lebih 60% perkataan Arab digunakan dalam bahasa pertuturan masyarakat tempatan seperti arnos bermakna beras, al-bi'ru bermakna perigi dan beberapa perkataan lagi. The other was that you can find two Z's, as, it becomes to Arab too because the Kamar, the Shams letters or Kamar's letters. Kamar. Al. Papan tanda ini menunjukkan kuasa-kuasa yang pernah menduduki dataran La Almoina. Masyarakat Rom turut membangunkan kawasan ini, khususnya sewaktu pemerintah mereka bernama Augustus. Bangunan ini asalnya pusat memungut dan menyalurkan wang zakat kepada golongan yang memerlukan ketika pemerintahan Islam. Namanya dikekalkan hingga hari ini. Menurut mereka, kini ia berfungsi sebagai pejabat kerajaan dan struktur binaannya turut diubah. Runtuhan bangunan semasa pemerintahan Rom di kawasan ini sedang menjalani proses pemulihan untuk mencari kesan-kesan yang masih ada. Valencia merakam beberapa budaya dan tamadun di buminya. Menurut mereka, dataran ini juga adalah tempat masyarakat bukan Islam membayar jizyah. Ketiga-tiga kubah ini tinggalan pemerintah Islam yang masih dipertahankan. Ia adalah tempat mandi atau hamam seorang pembesar bernama Abdul Malik. Hari ini ia menjadi perhatian pelancong untuk melihat seni benanya yang indah. Plaza Redonda atau pasar bulat telah wujud sejak zaman pemerintahan Islam lagi. Terletak tidak jauh dari dataran La Almoina, pasar ini kini hanya dibuka pada hari Ahad sahaja. Ia mempunyai 4 pintu masuk mengelilinginya. Sewaktu pemerintahan Islam, pelbagai jenis barangan diniagakan, termasuk binatang ternakan di pasar ini. Kira-kira 10 minit berjalan dari pasar Redonda, saya menemui sebuah lagi pasar tinggalan pemerintah Islam. Pasar ini dipercayai terbina dalam kurun ke-10 Masehi dan terbahagi kepada 2 tingkat. Ia dikekalkan hingga hari ini kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah bandar. Sejarah Valencia lebih banyak terakam pada cabang sungai utamanya yang telah dikeringkan. Suatu ketika dahulu di tengah-tengah cabang sungai Turia terdapat sebuah perkampungan Islam. Ia kemudiannya bertukar menjadi kawasan kediaman penduduk hari ini. Cabang sungai Turia terpaksa dikeringkan kerana banjir yang sering melanda pusat bandarnya. Hari ini ia telah dijadikan kawasan rekreasi. Dikatakan Valencia suatu ketika dahulu dikelilingi tembok batu hinggalah kurun ke-19 Masehi. Pintu gerbang ini yang disebut Ciudad de Valencia dibina setelah James pertama, Raja Aragon yang mengakhiri pemerintahan Islam di Valencia memasuki kawasan ini.
Kawasan pantai Valencia di sebelah utara berbeza dengan pantai di selatannya. Kawasan pantai di sini lebih tinggi dan berbukit, manakala kawasan pantai di selatannya landai, berpasir dan subur untuk tanaman. Oleh sebab itu, terdapat beberapa buah teluk yang menarik di sini, anugerah pencipta yang esa dan pernah menjadi milik umat Islam buat seketika. Saya bergerak menuju sebuah pelabuhan terpenting di Spanyol, terletak di bahagian utara Valencia. Sewaktu saya tiba di bandar Alicante, angin bertiup kencang, melepah tamari yang syarat berbuah melambai-lambai mengikut hembusannya. Alicante muncul sebagai pelabuhan ketiga terpenting di Spanyol. Angin perpecahan di kalangan pemerintah Islam Spanyol melanda mulai tahun 1031 Masehi. Hanya 3 buah wilayah iaitu Badajoz di selatan Spanyol, Toledo dan Zaragoza sahaja masih bersatu di bawah seorang pemerintah. Valencia turut mewujudkan kerajaannya sendiri, diterajui oleh Abdul Aziz Al-Mansur. Kerajaannya dikenali sebagai Kerajaan Amiriyah, mula berkuasa pada tahun 1021 Masehi. Berhampiran pantai Alicante tersergam sebuah kubu dipercayai dibina oleh orang Iberia sebelum tentera Rom menawan kawasan ini. Terletak di atas bukit Benacantil, ia menjadi kubu pertahanan kuasa-kuasa yang bertapak di sini, termasuk masyarakat Arab. Gelaran Moor dan Barbar diberikan kepada masyarakat Arab serta pejuang Islam yang memasuki Spanyol oleh tentera Byzantine. Hingga kurun ke-19 Masehi, gelaran itu masih digunakan, terutamanya kepada masyarakat Arab yang melarikan diri dari Spanyol ke kawasan pantai di Afrika Utara. Beberapa penambahan pada kubu ini dilakukan sekitar kurun ke-16 Masehi. Kedudukannya 166 meter dari paras laut memudahkan penghuni kubu ini mengawal sebarang pergerakan dari laut atau darat. Pada hari ini, ia dikenali sebagai Castillo di Santa Barbara. Penambahan yang dilakukan itu merubah kubu ini menjadi sebuah kota. Sebuah hospital telah dibina di dalamnya, sekolah juga didirikan, selain daripada ruang menyimpan senjata dan makanan. Walaupun bertahan di kubu yang kukuh ini, perpecahan di kalangan umat Islam melemahkan mereka untuk berdepan dengan tentera Raja Aragon. Sebelum James pertama mengusir umat Islam dari Valencia, ia terlebih dahulu jatuh ke tangan Raja Aragon, Alfonso ke-6. Kubu ini menyaksikan akibat perpecahan di kalangan umat Islam. Dikatakan terdapat 30 pemerintahan baru diwujudkan, namun persengketaan sering berlaku. Malah lebih buruk lagi, di dalam sabah pemerintahan itu wujud permusuhan sesama sendiri. Mereka akhirnya mendapat layanan yang buruk dari kerajaan baru. Pada tahun 1308 Masehi, Raja James II menjadikan Alicante sebahagian daripada wilayah Valencia. Kubu ini dijadikan penjara tawanan perang. Ada berpuluh bilik kurungan dan jalan rahsia di sini. Ramai tawanan Islam melalui pengalaman pahit, dikurung serta dikerah membina kota besar Santa Barbara. Santa Barbara mengetahui nasib umat Islam di sini yang menerima padah atas perpecahan yang terjadi.